Okey, selamat pagi semua. Okey, hari ini cikgu akan ajar kamu melalui video sebab cikgu jaga SPM. Tak apa, okey. Baik, sebenarnya kamu kena hantar kamu punya borang kajian keperluan pelanggan sebanyak 3 helai tu. Baru kita boleh proceed kepada penyelesaian masalah inventif. Baru kita tahu apa masalah yang kamu nak. Kamu nak reka masalah apa? Okey? Baik, penyelesaian masalah inventif. Kamu belajar masa tingkatan 2. Tingkatan 2, bab 2.1, bab 1. Okey, bab 1, penyelesaian masalah inventif. Penyelesaian masalah ada 2 kan? Satu bukan inventif, satu adalah inventif. Apa maksud inventif? Inventif maksudnya apabila dia selesaikan satu masalah, wujud masalah baru selepas penambahbaikan dilakukan. Okey? Apabila proses penambahbaikan dilakukan, wujud masalah baru. Kamu dah selesai, dah masalah baru lagi timbul. Tapi kalau bukan inventif, maksudnya bila kamu ada masalah, kamu selesai buat penambahbaikan, selesai, habis, tak ada masalah lain. Itu maksudnya bukan inventif. Sekarang ni, kamu dah kenal pasti masalah. Ingat lagi tak masalah cikgu? Cikgu nak buat produk, berus kasut magic. Betul tak? Cikgu nak buat pengilap kasut magic ke cikgu nak buat hari tu? Pengilap kasut magic. Okey, pengilap kasut magic. Bila cikgu nak buat pengilap kasut magic, masalah cikgu, bila cikgu dah selesaikan masalah, cikgu dah buat pengilap kasut, cikgu guna berus kasut biasa yang sedia ada dekat pasaran tu. Ada masalah lain yang wujud. Tiada pemegang lah, lambat lah, macam-macam. Jadi, cikgu buat penyelesaian masalah inventif. Okey, kita lihat apa dekat penyelesaian masalah inventif. Kaedah penyelesaian masalah secara sistematik dengan masalah dan penyelesaiannya telah dikenal pasti terlebih dahulu. Itu yang cikgu cakap, kamu kena kenal pasti dulu apa masalah kamu, apa penyelesaian dia. Kalau cikgu hari tu, cikgu ada masalah tentang berus kasut cikgu. Cikgu nak buat berus kasut magic sebab pada berus kasut magic tu dia ada pemegang yang tak ada pada produk sedia ada. Penyelesaian dia kena tambah pemegang. Kemudian cikgu tambah motor dan juga gear. Bila tekan switch, pengilap kasut tu bergerak sendiri. Dia punya berus tu bergerak sendiri. So cikgu tak perlu guna tangan untuk nak gosokkan dia. Dia akan pusing sendiri. Jadi menjimatkan masa dan tidak memenatkan. Itu penyelesaian masalah. Sebab tu cikgu minta kamu kenal pasti masalah dan penyelesaian. Okey. Dan bukan idea spontan daripada individu atau kumpulan. Kamu tak boleh tiba, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Tapi kamu tak tahu apa masalah dia, apa penyelesaian dia, apa dua reka bentuk teknologi yang digunakan. Kamu tak tahu. Tak boleh. Kena tahu. Kena ambil tahu, kena tahu. Sebab tu cikgu kata, kalau tak tahu WhatsApp personal cikgu bantu kamu. Okey, adalah beberapa orang yang dah WhatsApp yang dia bagi tahu dia nak buat apa. Tahniah. Okey. Baik, kaedah ini membolehkan proses diulang beberapa kali untuk mendapat keputusan yang lebih baik, cepat dan menjimatkan. Jadi penyelesaian masalah inventifnya adalah yang terbaik untuk penghasilan produk. Okey? Berdasarkan maklum balas, okey, kamu dah buat 3 borang kajian keperluan pelanggan. Daripada 3 kamu punya pelanggan. Kamu dah cari 3 orang lah. Walaupun sebenarnya kamu sendiri yang tulis. Okey. Penyelesaian masalah inventif diaplikasikan untuk penambahbaikan bagi mengatasi produk sedia ada. So, kita guna penyelesaian masalah inventif. Okey. Baik, kita lihat proses penyelesaian masalah inventif. Dalam proses penyelesaian masalah inventif, kamu kena kenal pasti yang pertama adalah kenal pasti masalah inventif kamu. Okey, sekarang ni bila dah kenal pasti, bina model fungsi dengan garisan interaksi.
Tunjukkan kedudukan punca masalah. Kat mana punca masalah? Kalau kamu ingat tingkatan 2, kita belajar pasal meja. Meja tu bergoyang sebab skru. Jadi lepas tu dia ada garisan interaksi seperti garisan lurus tu berguna, garisan putus-putus tu berguna tetapi tidak mencukupi. Garisan arrow yang tebal tu berguna tapi berlebihan. Yang herok-herok tu adalah bermasalah, harmful. Ingat lagi tak? So kamu kena buat model fungsi berdasarkan masalah kamu. Okey. Yang ketiga, bina analisis berantai punca kesan. Ini yang kenal pasti masalah ni. Mengapa? Okey. Yang keempat, tentukan jenis percanggahan fizikal. Kamu kena kenal pasti sama ada ia adalah kaedah pemisahan ruang ataupun masa. Kan percanggahan fizikal ada 2 jenis, ruang dan masa. Kamu kena bina soalan dulu. Adakah, macam berkasut, adakah ia digunakan pada masa yang sama? Pemegang digunakan pada masa yang sama. Ataupun kamu macam apabila jawapan dia adalah ya, itu adalah kaedah pemisahan ruang. Kalau jawapan dia adalah tidak, itu adalah kaedah pemisahan masa. Nanti tengok Baik, prinsip inventif yang sesuai. Setiap kaedah pemisahan ada prinsip inventif. Kaedah pemisahan ruang ada 7 prinsip inventif. Kaedah pemisahan masa ada 7 prinsip inventif. Kamu pilih yang sesuai. Okey, nanti cikgu akan beri rujukan tentang prinsip inventif yang sesuai. Yang last sekali kamu kena hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Memang lakaran. Sebab tu masa form 1 kamu diajar membuat lakaran dengan baik. Okey? Sebab pentingnya form 2, form 3 ni banyak kena melukis. Okey? Membuat lakaran. Baik, okey. Ini bila kamu nak buat apa? Analisis model fungsi dengan garisan interaksi. Kamu kenal pasti dulu komponen yang ada pada produk sedia ada tu. Okey. So kamu memang kena ada produk sedia ada lah. Apa produk sedia ada kamu? Kamu kena kenal pasti komponen dia. Okey. Apa yang memegang apa? Pemegang berus, pemegang rongga. Rongga memegang pemegang berus. Tangan memegang berus kasut. Kasut dia ada kan memegang tu. Okey, itu adalah model fungsi. Kita tengok model fungsi. Okey ni, tangan memegang pemegang berus memegang rongga. Rongga memegang gam memegang berus menggerakkan habuk, berus menggerakkan krim kasut, menyingkirkan air, menyingkirkan habuk. So masalah dia air ke kasut kotor, habuk ke kasut ni kotor, tangan nak pegang kasut. Okey, dia buatlah model fungsi dia. So masalah dia dekat sini, kat harmful ni masalah dia. Air ke kasut, habuk ke kasut. Habuk memegang kasut, air memegang kasut. Boleh juga masalah dia daripada pemegang berus. Okey, kat sini pun dah ada harmful. Okey, kat sini pun dah ada harmful. Sebab tangan nak memegang pemegang berus. Tapi dalam produk sedia ada tak ada. Okey, sebab tu dia harmful kat sini. Pun boleh. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh untuk berus kasut yang masalah cikgu, masalah kamu. Kalau kamu buat vacuum cleaner tu, kena ikut kamu punya lah tangan memegang pemegang vacuum. Pemegang vacuum memegang apa? Berus. Kena ada inilah, okey. Okey, analisis berantai punca kesan ni yang kasut masih tidak berkilat selepas mengilat. Mengapa? Kerana air dan habuk masih melekat pada kasut. Mengapa? Sebab krim kasut tidak tersebar sekata. Mengapa? Tekanan ketika mengilat tidak seragam. Bila kamu lap tu tak sama. Sini kamu buat kuat, belah sini kamu buat tak kuat. Bila kamu buat secara bermotor, menggerakkan sendiri, dia sekata. Putaran motor tu sekata. Jadi baiklah, okey. Okey, ini adalah prinsip inventif yang sesuai. Okey, ini adalah bila pengantara dengan tidak simetri ni adalah apa kita panggil?
Maaf cikgu lupa dah. Pemisahan. Okey, kaedah apa pencanggahan fizikal, pemisahan ruang. Okey, pemisahan ruang. So, pencanggahan fizikal dia pilih pemisahan ruang. So, ini cadangan prinsip inventif dia adalah dia pilih pengantara dan tidak simetri. Mesti ada kena-mengena. Okey. Baik. Okey, ini tamat. Okey, habis ni. Kamu buat model, kamu buat okey, ini Padlet. Okey, Padlet yang kamu kena okey, dalam Padlet ni ada uji minda 1. Uji minda 1 ni adalah soalan kuis. Okey, soalan kuis ni kamu dah belajar minggu lepas. So, cikgu nak kamu buat. Okey. Okey, salin soalan dengan jawapan dalam buku nota latihan. Boleh Kemudian sini ada nota berpandu untuk hari ni punya video. Okey. Ini sikit je. Okey, dekat buku teks muka surat 41. Isi tempat kosong. Sama juga salin dalam buku nota latihan. Okey. Baik. Disebabkan tak ada lagi yang hantar borang kajian keperluan pelanggan, kamu tak boleh proceed kepada penyelesaian masalah inventif, kepada model fungsi dan juga analisis berantai punca kesan. Okey. Jadi tolong hantar supaya taklah nanti ramai sangat. Cikgu pening kepala nak tengok banyak-banyak kan. Okey, kamu tolong hantar. Boleh Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.